Inspirasi utama Anda. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Urusan memperbaharui lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM atau road tax kini lebih mudah menerusi aplikasi MyJPJ. Muat turun aplikasi MyJPJ sekarang dan layari www.jpj.gov.my untuk maklumat lanjut. Juga berita baik untuk semua pemilik lesen memandu layak mendapatkan rebate RM5 ketika memperbaharui lesen memandu Malaysia dengan memilih lesen memandu Malaysia digital tanpa cetakan fizikal. Oleh itu, kita pakai lesen memandu Malaysia digital sahaja. Layari www.jpj.gov.my untuk maklumat lanjut. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi. Miri 104.0.
1 jam setiap hari. Membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para as-sahabah. Seperti kebiasaannya, beliau di masjid dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat beliau yang sedang mendengarkan dengan khusyuk apa yang akan disampaikan oleh kekasih mereka. Digambarkan keadaan para as-sahabah ketika duduk mengelilingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama seekor burung yang sedang hinggap di atas kepala mereka. Menunjukkan begitu khusyuk mereka mendengarkan, begitu senyap suasana hening yang mereka sedang khusyuk mendengarkan pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suasana yang hening dan khusyuk itu, datang seorang bernama Jarir bin Abdullah, seorang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat di kampungnya. Jarir bin Abdullah yang masuk melalui pintu masjid melihat tiada ruang untuk beliau duduk hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana di hadapan baginda begitu ramai as-sahabah yang sedang menghampiri kepada baginda Rasulullah. Pada ketika itu, Rasulullah yang sedang melihat Jarir bin Abdullah sedang berdiri di hadapan pintu masjid sambil melihat ruang kosong di hadapan, baginda pun menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, melihat kalau ada ruang yang boleh didatangi oleh Jarir bin Abdullah. Para sahabat yang sedang melihat gerakan wajah Rasulullah menoleh ke kanan dan ke kiri merasa hairan akan perbuatan baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah mengambil selendang yang dipakainya dan dilemparkan kepada Jarir bin Abdullah dan mengatakan, "Duduklah kamu di atas alas selendangku ini." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melemparkan selendang itu dan ditangkap oleh Jarir bin Abdullah, dicium oleh Jarir bin Abdullah selendang baginda Rasulullah dan diletakkan di wajahnya sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, semoga Allah memuliakan kamu seperti mana kamu memuliakan aku." Maka dia Jarir bin Abdullah mengatakan, "Aku tak akan berani untuk duduk di atas selendangmu ini." Setelah majlis itu usai dan para jamaah, para sahabat bersurai, salah seorang sahabat Nabi bertanya akan perbuatan Nabi sebentar tadi. Baginda bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin akrimuh." Bila mana datang kepada kamu seorang yang mempunyai kedudukan, seorang tokoh masyarakat, maka hendaklah kamu menghormati kepadanya. Jarir bin Abdullah, kata baginda Rasulullah, adalah seorang tokoh masyarakat di kampungnya, maka dia layak untuk diberikan penghormatan. Demikian perbuatan baginda Rasulullah di dalam menempatkan orang tepat kepada tempatnya. Invest Smartfest 2024 kembali lagi. Sertai acara anjuran Suruhanjaya Security Malaysia 11 hingga 13 Oktober 2024 dari jam 10 pagi hingga 9 malam di Mid Valley Exhibition Centre, Mid Valley Mega Mall. Kunjungi lebih 40 pempamer, ceramah dan perbincangan panel oleh pakar kewangan. Nikmati aktiviti menarik seperti kuis, cabutan bertuah dan sesi perundingan kewangan FinPlan for You secara percuma. Masuk adalah percuma. Jadi ajak kawan dan saudara mara. Maklumat lanjut, layari investmartsc.my. Jumpa anda di ISF 2024. Ingat, bijak labur, hidup makmur. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk melakukan amal, tetapi Allah minta sebenarnya melakukan amal dari hati yang baik. Bukan sekadar hanya amal yang baik, tetapi mesti hati yang baik
melakukan amal yang baik. Kita tentu takutnya bila Nabi sebutkan tentang ada manusia yang dia dan syurga itu hanya tinggal satu hasta nak masuk, datang ketetapan, kemudian matinya dalam keadaan melakukan amalan orang-orang berdosa. Lantas kata Nabi, orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ada orang yang kemudian kata Nabi, orang yang melakukan amal-amal yang derhaka, tetapi menjelang nak mati dia melakukan amalan taubat, ahli syurga dia masuk dalam syurga. Dan ulama menyatakan bahawa kenapa ada orang baik tetapi matinya dalam keadaan jahat, bukan kerana dia tidak buat amal baik, tetapi dia tidak dapat hati yang baik ketika melakukan amal yang baik. Kita dah bertekad baca Quran, kita dah bertekad lakukan solat, menutup aurat, tetapi ingat, belum cukup. Kalau kita nak mati dalam keadaan baik adalah baikkan hati-hati kita itu, insya-Allah. Dan saat hati-hati kita baik, insya-Allah kita akan pulang pada Allah dalam keadaan baik sebenarnya, husnul khatimah. Dan inilah dia cerita perjalanan hidup manusia di atas lebuh raya kehidupan yang sebenar. Kawau 100.7. Kita remaja sehingga sampai umur dewasa. Hari ini kita bermasa muka, tetapi esok berbaik semula. Begitu pergaulan kita yang kita lalui bersama, berkawan ada pasang surut, terkadang dekat, terkadang jauh. Apa kabar, apakah cerita lama sudah kita tak bersua? Tiba-tiba ada depan mata, seperti aku tidak percaya. Apa kabar, apakah cerita engkau seperti tetap ceria, membayangkan hidup bahagia. Kedewasaan telah memisahkan kita di dalam mencari cita dan cinta. Engkau di utara, aku di selatan, jarak yang telah jadi sempadan. Apa kabar, apakah cerita lama sudah kita tak bersua? Tiba-tiba ada depan mata, seperti aku tidak percaya. Seperti dahulu juga masih mesra dan tetap ceria, membayangkan hidup bahagia. Apa kabar, apakah cerita lama sudah kita tak bersua? Tiba-tiba ada depan mata, seperti aku tidak percaya. Apa kabar, apakah cerita engkau seperti dahulu juga masih mesra dan tetap ceria, membayangkan hidup bahagia. Terima kasih kawan atas berkenalan, tangis dan tertawa, tanda keikhlasan. Semoga ukhuwah tanpa kepalsuan bersemi dan berterusan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejim Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk setiap kali pada hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam alaikum jami'an mustamaina Al-Karam. Alhamdulillah untuk petang ini kita membawa kepada anda rancangan dan Taman Syurga kita pada petang ini dengan rancangan Usrah Nurani. Untuk Usrah Nurani bersama para pendengar usrah besar di luar sana, untuk anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk perkongsian anda juga boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Dan untuk Usrah Nurani, alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Naqib yang akan memandu usrah kita pada petang ini. Sebenarnya tak perlu nak perkenalkan, Asyar Menara Alam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bersama Usrah Nurani pada petang ini bersama Fadil Ustaz Azhar Ramli Muhammad Azali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Khair. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masih lagi bersama Usrah Nurani pada petang ini, Masya Allah. Dan kita doakan sentiasa Ustaz sihat walafiat. Kita menumpang ilmu Ustaz pada setiap minggu, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, untuk kita buka hati minda kita bersama mukadimah. Ustaz, silakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih yang saya hormati dan saya kasihi DJ Mona yang alhamdulillah kalau saya tak datang ke konti ni saya akan dengar sentiasa butir bicara pada waktu petang yang bersemangat ya. Alhamdulillah tak jemu untuk terus memberi inspirasi apa? Utama anda. Ya, betul. Tagline itu saya ramai rakan penonton yang sedang memandu setuju ya. Sebab pagi-pagi kita perlukan tenaga dan kemudian ketika kita dah diperah tenaga, kemudian kita pulang ke rumah, kita juga perlukan inspirasi ya. Kerana itulah kita rakan usrah kita sama-sama mulakan usrah kita ni dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bermohon agar Allah melindung kita daripada segala tipu daya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berilah berkat pada setiap detik waktu yang berlalu dalam usrah ini. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengangkat setinggi-tingginya puji-puja hanya kepada Allah. Kalimatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sempurnalah terutama kita pada Sayyidul Ayyam menyebut tentang Sayyidul Mursalin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sekali lagi terima kasih DJ Mona ya. Sama-sama. DJ Mona dah sebut tadi suruh al-share al-share. Naam. Sama-sama pesan Ustaz, jangan lupa untuk kita share, like dan follow media sosial kami untuk kita dapat manfaat bersama. Share sebanyak-banyaknya. Ada sekarang ni feature untuk kita tag, selain tag kita boleh alias untuk highlight dan untuk top fan dan sebagainya. Jom sama-sama kita gunakan sebaiknya. Masya Allah ya. Baik, sebagai jariah kita kan, insya-Allah ya. Rakan usrah yang dikasihi sekalian, saya pernah dan selalu cerita tentang kisah yang bagaimana seorang lelaki mengadu pada Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang lelaki lain yang sentiasa maki, hamun, kutuk. Dan kemudian orang ni pun mengadu ya, sebab teruk sangat kutukan dia, maki, hamun dia. Dan orang ni bagi tahulah apa yang Nabi Isa spontan melakukannya adalah menadah tangan dan berdoa kepada Allah. Agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada dia, memberikan kebaikan, keampunan. Baik, lelaki ini pun dengar. Dan bila dia dengar, dia rasa bahawa Masya Allah, tentulah sesuatu akan berlaku. Dalam tempoh masa yang lain, dia pergi jumpa, kebetulan bertemu dengan lelaki tersebut. Namun amat mengejutkan dia bahawa lelaki ini
terus mengata, mengutuk dalam hati kita, hati dia tak makbul ke doa Nabi kan. Dan kemudian dia mengadu pada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa terus menadah tangan dan berdoa, ya Allah, berilah kebaikan kepada hidupnya, keampunan kepadanya, dengan segala doa-doa yang indah dan manis untuk dia. Kemudian laki-laki ini percayalah tentu doa seorang Nabi, sehingga akhirnya pada kali ketiga tanpa dirancang, sekali lagi dia berjumpa dengan lelaki tersebut. Dan bila berjumpa, didapati lelaki ini Masya Allah mengutuk, maki hamun seperti biasanya. Dan dia ada masa dia terus datang nak cari jumpa Nabi Isa, dan dia mengadu lagi lelaki tersebut, wahai Nabi Allah, kamu berdoa kepada Allah, tetapi dia terus maki, hamun, kutuk kepada kamu. Rakan Usrah dengar apa jawapan daripada Nabi Isa. Kenapa sesuatu yang mungkin memberi kesan kepada kita untuk kita berfikir. Kata Nabi Isa, manusia hanya boleh beri apa yang dia ada. Kalau dalam dada itu penuh kekotoran, ia akan keluar daripada mulutnya kekotoran. Kalau seandainya dalam hatinya penuh dengan kebaikan, itulah yang akan keluar daripada mulut dan tindakan dia. Jadi sebab tu Usrah Nurani, rakan Usrah, sebenarnya kita nak memasukkan benda-benda baik dalam hati-hati kita. Kerana luaran perlu mendapat rangsangan dan respon daripada benda baik yang ada dalam hati kita. Sebab kita akan pulang ke rumah, yang memandu akan sampai ke rumah. Berilah yang terbaik kepada anak yang sedang menunggu penuh rindu. Berilah kesenyuman yang paling indah pada isteri yang setia yang berada di rumah. Ataupun begitu juga sebaliknya, seandainya yang pulang itu mungkin bersama-sama pulang kerja. Dan kerana itulah kita perlukan kepada daya sumber, dan hati adalah daya sumber, dan kita perlu memberi input kepadanya. Sedikit saja di Jemona, macam biasalah, sebab saya teruja sebenarnya kerana datang ke konti kita untuk berkongsi dalam usrah kali ini. Alhamdulillah, rakan-rakan yang saya sangat sanjungi, sangat hormati, dan apabila kesediaan datang untuk bersama, saya sangat suka, dan saya yakin rakan-rakan usrah juga akan suka apabila selepas kita bertaaruf dalam perbincangan kita penuh makna pada petang ini ya. Saya nak mulakan taaruf dengan Ustaz. Sedikit taaruf diri. Saya berlebar hari ini kerana berkesempatan berjumpa dengan rakan-rakan hebat ni yang sebelum ni saya hanya dengar di radio, di corong IKM, tapi hari ini saya bersama dengan mereka. Alhamdulillah. Nama saya pelik sikit, Zakaria bin Semela, orang Kedah, warga negeri Sabah. Oh, Masya Allah. Jauh tu. 27 tahun di Sabah dan balik sini 2017. Pension 2019. Sekarang ni tak bekerja. Okay. Bila dah tak bekerja tu, kita involve dalam beberapa NGO yang kita rasa dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Betul. Walaupun kita bersara, tapi selagi hayat di kandung badan, InsyaAllah tak ada istilah sumbangan tetap diteruskan. Itu ringkaslah. Baik, Masya Allah ya. Saya kenal lama Al-Fadhil Ustaz Zakaria. Saya terpanggil Ustaz Zakaria juga ya. Tapi Ustaz Zakaria akan terus betulkan nama yang sebenar itu, kebanggaan yang hadiah mak ayah kan, yang awal ya. Ustaz Zakaria Masya Allah lama di Sabah, Ketua Pendakwa Raya Negeri Syariah Negeri ya. Dan agak lama kan di situ. Yes, saya join dengan state government 27 tahun. 7 tahun sebagai hakim di mahkamah. Dan 21 tahun sebagai Ketua Pendakwa Syariah. Baik yang Arif. Sabah. Baik yang Arif. Masya Allah ya. Jadi rakan usrah tentu suka sebab banyak benda-benda yang kita berkongsi secara santai pada petang ini, daripada bukan sekadar ilmu tetapi daripada pengalaman ya. Dan saya mengucapkan selamat datang pada Al-Fadhil Ustaz, dan saya yakin insya-Allah rakan-rakan juga mengucapkan yang sama, kerana kita mengajar diri kita untuk bergembira dengan sesuatu kebaikan. Idza ahsanu istabsharu ya, wa idza asa'u istaghfaru. Dan bila kita tersalah, kita minta ampun dan minta maaf. Baik Ustaz, insya-Allah kami nak dengar lagi setelah sedikit menyeberangi laut China Selatan, patah balik kat sini, dan banyak tempat ruang. Dan saya bersama dengan Ustaz sekarang ni di Majlis Dakwah Negara Ustaz ya. Dan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zakaria dalam bidang ekonomi di sana, insya-Allah.
Baik, Masya Allah, kita ada satu lagi yang dibawa bersama oleh Ustaz Zakaria. Sila, Doktor. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pun sedikit gementar, tapi semenuh semangat mendengar kata-kata Ustaz tadi. Kisah Nabi Isa. Cukup hebatlah. Allahu Akbar. Banyak kita belajar hari ini. Dan insyaAllah saya Razali bin Osman, pesara sebenarnya. Baru bersara daripada UPM. Saya bersara awal. Kebetulan bidang saya di universiti ialah dipanggil Islamic Asset Management, dan saya telah keluarlah bersara awal untuk membantu masyarakat luar sana untuk mengenali Islamic asset terutamanya wakaf, zakat. Kita dengar selalu masuk wakaf ni kubur, masjid, sekolah-sekolah agama kan. Kalau di Kelantan tu dipanggil wakaf CA sampai tahap macam tu, sedangkan wakaf ni hebat dalam Islam. Jadi saya telah terpanggil. Yang ngaji tajwid pun dia selalu dia selalu kat wakaf. Lepas tu kena ibtidak kat mana. Betul. So, ini specialnya wakaf yang ada kaitan tentang aset ekonomi, sosioekonomi. Okey, Masya Allah. Kalau itu secara khususnya, ya betul. Mana-mana maknanya kalau orang panggil berceramah pun itu tajuk. Okey, saya bawa wakaf dalam konsep yang lebih contemporary lah. Okay. Contohnya macam hari ni orang bercakap wakaf, orang bercerita tentang konsep kan. Wakaf tu hebat, wakaf tu. Tapi di mana hebatnya? Di mana hebatnya? So kalau kita lihat di contoh di Amerika umpamanya. Okey, Datuk. Doktor, kami nak dengar sebab insya-Allah tajuk kita DJ Mona dia macam memberahsia-rahsia. Saya pun macam tapi DJ Mona dia tengok Ustaz Zakaria, dia tengok doktor, nanti insya-Allah tajuknya sesuai. Jadi sedikit latar belakang tadi, memang lamanya di UPM lah ya. Di UPM. Berapa lama tu? Bukan dalam 27 tahun lah. 27 tahun ya, masya-Allah. Khidmatnya maknanya tak ada tempat dia UPM tu yang tak kenal lah ya. Alhamdulillah. Lalui lah ya. Alhamdulillah Ustaz. Baik, alhamdulillah warga UPM tentu seronok hari ni ya. Macam tadi Ustaz Zakaria tu, warga Sabah semua ramai dia kata kan. Baik, ahlan juga doktor untuk perbincangan yang pastinya meriah pada petang ini dalam suasana paling santai, tetapi mengharapkan manfaat daripada pertemuan Usrah Nurani kita pada petang ini insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih juga kepada ahli usrah di Konti IKIM pada petang ini bersama Tuan Zakaria, bersama Dr. Razali, alhamdulillah, dan bersama para pendengar usrah besar di luar sana. Saya ingin terlebih dahulu ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Idaat Ma'had Al-Islami Al-Malizi untuk petang ini bersama Usrah Nurani, dan alhamdulillah, dan Sabang Minggu juga dari minggu ke minggu, hari Jumaat ke Jumaat, cepat je masa berlalu Ustaz. Dah dapat Jumaat, alhamdulillah, syukur. Jumpa lagi hari Jumaat. Sekali lagi panjang umur kita. Selalu kita berlumba-lumba Ustaz untuk kita nak buat kebaikan, berlumba-lumba untuk ke minggu untuk kita menjadi yang terbaik, menjadi antara yang memberi kebaikan kepada orang lain. Dan untuk petang ini juga kita berlumba-lumba juga Ustaz, tapi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu tajuk kita pada petang ini Ustaz. Fastabiqul khairat. Silakan. Allahu Akbar ya. Jadi rakan usrah yang dikasih sekalian, doktor, sekarang barulah kita sedap sikit. Ya, takut tiba-tiba DJ Mona kata tajuk kita adalah persediaan menghadapi musim tengkujuh. Jadi kita tak boleh cerita hal lain. Jadi bila fastabiqul khairat tu dengan kepakaran bidang yang ada pada Dr. Al-Fadhil Ustaz Zakaria, saya yakin insya-Allah kita dapat sesuatu manfaat daripada pertemuan kita ini insya-Allah ya. Kerana dengan jelas itu adalah perintah dari Allah kepada kita ya. Itu adalah perintah. Kerana datang dalam bentuk fi'il amar, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka kita bukan disuruh buat baik, tetapi disuruh berlumba-lumba untuk buat baik. Buat baik itu adalah satu perkataan yang aktif, tetapi fastabiqul khairat adalah proaktif. Kerana kalau kita baca pun dalam, orang kata saya meminjam ke dalam konti ni Stephen Covey dalam buku dia kan tentang 7 habits. Salah satu yang perlu menjadi habit seseorang untuk menjadi highly effective people, dia kata salah satunya adalah proaktif. Mana aktif tak cukup. Ya, aktif kita tak akan berkesan dalam hidup. Dan apabila Allah sendiri meminta kepada kita untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan. Bukan Allah kata buatlah kebaikan.
tetapi berlumba-lumba melakukan kebaikan. Justru insya-Allah rakan usrah, marilah kita dengar perkongsian yang santai dan sederhana pada petang ini, dan kemudian kita harap manfaat. Suka saya nak membawa kepada diri saya sebagai direction ataupun frame perbincangan kita ini, bahawa apapun yang kita lakukan di dunia, matlamat akhirnya adalah kita nak masuk dalam syurga. Itu harapan kita. Rakan-rakan usrah yang mendengar, akan ada di kalangan kita yang Allah masukkan lebih awal ke dalam syurga. Maka Masya Allah, ingatlah kepada saudara-saudara yang lain. Ya, pohonlah pada Allah. Dan apabila kita nak masuk dalam syurga, dalam suratul Waqiah, Allah menceritakan tentang dua kelompok ataupun dua lapisan syurga. Merujuk kepada dua sikap ataupun dua kelakuan manusia. Dua-duanya ahli syurga. Dan yang kita nak bincang sesuai dengan tajuk kita, yang Nabi minta kita contohi kelompok ini. Kerana kita tahu kelompok yang akan duduk pada level yang paling tinggi, ranking yang paling tinggi, level yang paling tinggi, dan dianugerahkan padanya syurga Firdaus. Ya, Firdausil A'la, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Syurga Firdaus yang kedudukannya paling tinggi. Dan untuk ahli syurga Firdaus, golongannya adalah golongan yang disebut sebagai golongan muqarrabun. Ulaikal muqarrabun, yang Allah sebut juga dalam suratul Waqiah. Dan Allah sebut sikap dan sifat golongan muqarrabin yang Nabi kata, bila kamu nak masuk syurga, mintalah doa untuk masuk syurga Firdaus. Kita tak disuruh untuk minta syurga yang paling bawah. Mintalah syurga yang paling tinggi. Artinya bersikaplah dengan sikap ahli syurga yang paling tinggi. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, maka sikap ahli syurga yang paling tinggi itu Allah sebut as-sabiquna as-sabiqun. Mereka itu mesti as-sabiqun, orang yang memang sentiasa menjadi yang kehadapan, dan mereka layak menjadi yang terkehadapan dalam syurga nanti. Masya Allah. Jadi fastabiqul khairat, perintah Allah, maka yang masuk dalam syurga pada ranking yang paling tinggi yang disuruh oleh Nabi untuk kita berada dalamnya adalah golongan muqarrabin. Dan golongan muqarrabin ini, mindset mereka, headset mereka adalah untuk menjadi orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Baik, saya nak mula dengan Ustaz sikit, mungkin sebagai gambaran Ustaz, mungkin menjentik rasa dan kesedaran untuk melihat bagaimana apa lagi daerah-daerah yang kadang-kadang tak diperkatakan ataupun diperkatakan tetapi kata Imam Asy-Syazili lam yataghalghal, dicakap tapi tak betul-betul masak. Pandangan Ustaz. Ya, terima kasih. Saya melalui kehidupan ni agak panjang, walaupun masih muda. Tapi melalui pengalaman yang alhamdulillah, saya melalui pengalaman yang menarik. Bidang saya adalah undang-undang, khususnya undang-undang Islam. Dan saya menekuni undang-undang yang digunakan untuk mentadbir Islam di negara ini. Kemudian setelah itu, saya cuba melihat di satu segmen lain. Bila kita ada pencing, kita lihat di segmen lain seperti apa yang disebut tadi, fastabiqul khairat. Khairat itu apa? Apakah kita hanya fokus di masjid sahaja, ataupun kita perlu pergi ke sektor-sektor lain untuk menggerakkan masyarakat dan menggerak kepada Islam itu sendiri. Tadi Ustaz Zul dah sebut, sekarang saya di MDN sebagai pengurusi Dewan Ekonomi Majlis Dakwah Negara. Jadi kita cuba melihat segmen ekonomi, sebab ekonomi ini dia tak boleh pisah daripada kehidupan. Apabila tak boleh pisah daripada kehidupan, maknanya itu part of Islam. Yang lazim didengar orang menceritakan kepada kita, politik tak boleh dipisahkan daripada Islam. Ekonomi juga begitu, sejarahnya ditunjukkan oleh Rasulullah dan seterusnya. Dan kalau kita lihat hadis yang menyebut, banyak hadis yang menyebut tentang ekonomi ni. Di antaranya apa yang boleh saya petik ialah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Pada akhir zaman kelak, manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. Jadi fastabiqul khairat tadi, kalau kita involve dalam ekonomi, bagian perniagaan, bukan untuk kita, tapi untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Jadi ekonomi dan kehidupan untuk beragama tak boleh dipisahkan. Jadi apabila COVID-19 datang, putaran dunia itu seperti terhenti. Apabila aktiviti perekonomian terhenti. Jadi kita waktu itu mendoakan
bahawa sistem yang kita inginkan muncul mengganti sistem kapitalis dalam perniagaan. Namun begitu, ialah cabaran hidup ini bukan mudah. Ekonomi dunia dikuasai oleh orang lain. Mereka merencana, mereka merancang dan mereka telah menyediakan template-nya. Kita nak, kalau kita put in dia punya template, maka jadi dia punya. Dia tak jadi yang kita punya. Jadi sebab itulah berdasarkan pengalaman undang-undang, pengalaman berada di Dewan Ekonomi, dan saya kebetulan juga duduk dalam jawatan kuasa dalam EXCO FMBA, Federation Malaysian Business Association, yang kita tengok dalam skop yang lebih luas. Maka kita kata apa yang Dr. Zalia sebut tadi, wakaf, zakat, khairat. Benda ni dah disebut dalam undang-undang kita. Setiap negeri di wilayahnya, di 13 negeri dah disebut dah. Dia menjadi tanggungjawab majlis untuk melihat benda tu. Cuma apa yang boleh kalau kita kongsikan sedikit petang ni, saya nak membawa pendengar dan penonton untuk melihat tiga benda ni di sudut ekonomi. Itu. Dan cukup di situ dulu. Atau perlu diteruskan? Nanti. Okey, saya petik dulu apa yang Ustaz bagi tahu tadi bahawa rakan-rakan juga yang mungkin sedang memandu, yang mungkin berada di rumah sambil-sambil mungkin mendengar, menekuni apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zakaria sebentar tadi. Saya sangat menarik bila disebutkan kita biasa dengar politik dan Islam tidak boleh dipisahkan, kan? Dan kita tahu bahawa pemisahan itu boleh kadang-kadang sehingga boleh mungkin menggogah ke akidah seseorang. Seperti apabila menganggap bahawa tidak sempurnanya agama Islam tu pada aspek dan juzuk tertentu saja. Dan Ustaz bawa kita letakkan satu dimensi yang jelas depan mata kita petang ni. Ada satu benda lagi yang tak juga ramai disedari oleh umat Islam ini, tentang betapa ekonomi dan Islam itu tidak boleh dipisahkan. Dan apatah lagi ianya menjadi keperluan manusiawi. Ya, kita akan terlibat dengan satu-satu kesan daripada kesan ekonomi itu sendiri. Dan tapi tak apa, nanti kita akan dengar lagi daripada Ustaz. Memang mungkin akan difokuskan ketika ini tentang beberapa elemen ataupun elemen-elemen yang disebutkan sebentar tadi. Dan yang menariknya ialah bagaimana kita, tanggungjawab kita, bagaimana ekonomi itu menjadikan foundationnya, kemudian batang tubuhnya, kemudian buahnya adalah agama Islam itu sendiri. Ya, ini yang kita nak dengar dalam perbincangan kita. Mungkin ramai di kalangan kita yang mungkin saya ini bekerja government sector saja, mungkin tak terlibat pun dalam tajuk ini. Tetapi setiap daripada duit yang kita sumbang, apa yang kita belanjakan, dia akan berada di bawah topik ekonomi itu sendiri. Jadi ada benda yang sebenarnya rakan usrah perlu ambil maklum, saya terutamanya, dan kita semua untuk ambil maklum, ya. Alangkah indah pertemuan kita pada petang ini. Muaz bin Jabal bertanya pada Nabi, Nabi bertanya pada Muaz bin Jabal, Nabi bertanya pada Muaz bin Jabal, apakah dia itu yang disebut sebagai ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih? Apakah kepala segala urusan, kata Nabi kepada Muaz. Muaz menjawab, Allah, aku mahu tahu ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ra'sul amri al-Islam. Kepala segala urusan adalah agama Islam. Jadi ekonomi kepalanya perlu menjadi, agama itu menjadi kepalanya, asas dan batang tubuhnya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz, kami nak dengar lagi pastinya. Tapi kita nak dengar daripada doktor. Tadi Zakaria sebut tentang wakaf, zakat, dan doktor sendiri dalam aset tadi, kan? Macam mana sebenarnya? Kalau mungkin doktor kaitkan juga dengan kesedaran umat Islam, ya, tentang salah satu daripada khairat, sebab khairat tu dia punya jamak, kan? Tetapi salah satu yang menjadi penting ialah ekonomi daripada dalam elemen-elemen tadi. Sila doktor. Terima kasih Ustaz. Kalau saya nak cerita sedikit pengalaman. Dulu sebelum tahun 1999, sebelum saya buat MBA saya lah antara orang yang sangat membenci wakaf. Saya adalah orang yang anti wakaf, zakat dan juga sedekah. Kerana saya tak nampak apa terutamanya wakaf, di mana wakaf dalam konteks ekonomi. Saya tak nampak. Dan ingat hanya satu perintah agama saja, ya. Betul. Dan pada ketika itu, kalau kita lihat di Majlis Agama Islam Negeri, sebelum tahun 1999 itu, kutipan wakaf pun kita lihat
dia menjadi masalah kepada majlis untuk menguruskannya. Jadi menjadi dia bebanan katalah dia dapat pendapatan 1 juta. Untuk nak menguruskan mungkin sampai 5 juta. Ini tak ekonomik langsung. Tak ekonomik langsung. Dan kita lihat pula wakaf lebih kepada tanah terbiar benda-benda yang tak ada nilai-nilai ekonomi. Sehinggalah saya buat MBA saya. Disitulah Allah nak gerakkan saya daripada orang yang terlalu sombong agaknya, angkut Allah tunjukkan saya bahawa dalam bidang ilmu memang betul, memang saya rasa asal memang saya tak nampak langsung, dan saya rasa saya orang pemasaran orang marketing bila saya dapat topik wakaf dalam bidang MBA tu, pensyarah profesor buat topik wakaf, saya rasa saya sangat terhina. Kenapa saya seorang yang pakar dalam pemasaran suruh saya pasarkan buat marketing kubur masjid? Saya tak nampak. Tetapi Allah nak tunjuk kepada saya bahawa saya silap, sehingga akhirnya saya sampai saya belajar, pergi ke Oxford, pergi ke Cambridge, saya pergi ke Turki, dan saya nampak realiti wakaf bagaimana. Sebab itulah saya ambil keputusan untuk secara awal saya nak keluar, nak cerita kepada masyarakat bahawa cukuplah saya dulu, kalau you faham wakaf sebagai tanah kubur, wakaf bukan tanah kubur, dah cukup dah. Cukuplah. Kerana wakaf beyond tanah kubur. Sebab doktor kan? Ya. Sebab bila sebut wakaf tak berkenaan, ni cerita pasal tanah kubur Ya, tanah kubur. Sedangkan doktor nampak sebenarnya ada benda lain sebenarnya yang mungkin masyarakat perlu tahu. Ya. Bahkan mungkin semua lapisan mungkin kan. Okey, saya nak ambil contohlah. Selalu kalau saya bagi talk, saya bagi dalam bentuk teka-teki. Teka-teki kan. Apakah mana kena saya jawab. Apakah mall saya tanyalah, apakah mall yang paling besar dekat dunia? Kan? Mungkin ada yang boleh jawab ke? Okay, penonton boleh jawab. Boleh respon ke MB Pasar Raya. Hyper Mall. Kita ada IOI, kita ada macam-macam selalunya orang akan sebut di Dubai. Ataupun Dubai kita betul lah, besar England atau mungkin sekarang di China di China, North China, dia ada satu mall tu sampai 2,300 outlet. Mall saja diukur mall besar, mall itu mengikut outlet lah, kedai-kedai kan, 2,300. Saya ingat ini bukan jawapan kan? Bukan. Belum jawapan lagi. Nak tunjukkanlah betapa kita tak nampak the reality itu. Dan bila saya kata sebenarnya tahun 1461, 600 tahun sebelum ini, di Turki dibina sebuah pasar raya namanya Kapala Çarşı. Ada 4,400 outlet dan 4,400 kedai bertutup outlet, dan sampai sekarang dia masih wujud lagi. Dan saya buat calculation, simple calculation, dalam masa setahun saja pendapatannya lebih dari 1 bilion. Itu satu. Kedua, dalam tempoh 600 tahun itu, satu wakaf ini sahaja telah melahirkan. Betul. Ya. Jadi jawapan ada ke? Jawapan dah ada ke? Apa mall paling besar? Ada mall tu. Oh tu. Kapal Çarşı tu. Sebab mungkin yang menonton tu dia dah teka macam-macam. Yang duduk di Jerantut dia sebut mall dia. Rupanya masya-Allah. Okey, jadi apa tadi? Kapal Çarşı. Kapala Çarşı. Ataupun dalam bahasa kalau dia panggil the Grand Bazaar. Grand Bazaar. Dan tadi teka-teki itu memang teka-teki memang betul lah. Betul. Budak baik lah. Bukan teka-teki yang memang konar-konar. Nak tunjukkan dia realiti yang kita dah tak nampak. Tak perasan kan? Yang doktor nak sebutkan ialah apa di sebalik mall itu. Wakaf itu. Apa di sebalik? Wakaf itu. Maknanya dengan satu wakaf saja ada 4,400 outlet, dia boleh melahirkan 180,000 usahawan. Sekejap ya, 180,000 usahawan daripada 4,400 outlet yang ada itu. Base-nya adalah wakaf. Masya-Allah. Dan yang paling yang saya sendiri yang rasa sangat-sangat iri hati, quote-unquote hati yang kata positif kalau macam NV kan. Orang yang awal mewakafkan dana duitnya untuk membina bangunan tadi dah meninggal lebih 600 tahun, pahalanya masih merah mengalir lagi sampai hari ini. Dan saya bercakap satu wakaf saja. Dia ada beratus beribu wakaf. Kan?
Itu hebat. Maksudnya doktor, satu wakaf tu ialah wakaf untuk mall. Untuk mall. Ada beratus ribu wakaf lain. Oh ya, lain. Itu untuk mall. Kita ada hammam, kita ada bazar. Apa saja keperluan masyarakat. Yes. Baik, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita nak hold jap sebab kami nak tahu macam mana dia tu boleh terlaksana kan. Mungkin orang bisnes, orang marketing asalnya yang mungkin tak apalah ni ya, kita nak cerita benda best business kan. Orang kata think all about money kan. Tetapi rupanya ada satu bidang yang tak disentuh dan dimulakan oleh orang Islam dan umat Islam melepaskan perkara tersebut. Okey, jadi doktor, kami nak tanya macam mana dia boleh berlaku kat sana. Tapi nanti saya nak dengar dulu Ustaz Zakaria. Menarik kan Ustaz saya? Saya kira kalau Ustaz Zakaria dalam kepala tu dah macam-macam lah kan. Ya Allah, kalau boleh buat kat Malaysia dengan kita. Okey, kita begini. Kalau kita tengok struktur kita orang selalu sebut di Malaysia ada 3 kerajaan. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, local government. Ini pun juga tapi ini betul punya bukan cobaan tapi satu lagi tak ramai orang lihat bahawa kita ada kerajaan quote-unquote Islam, pentadbiran. Sebab di setiap negeri ada majlis agama Islam, majlis agama Islam negeri, dan kalau di wilayah majlis agama Islam dalam persekutuan tu dibentuk melalui undang-undang khusus. Yes. Undang-undang ni bukan baru, bukan sejak Malaysia. Sebelum merdeka lagi undang-undang dia telah ada. Maknanya datuk nenek kita dah nampak. Yes. Kita sudah mewariskan segmen ekonomi ni daripada awal Islam lagi. Apabila Islam bertapak di negara kita ni, para pemikir waktu itu, para pentadbir waktu itu telah memasukkan dalam undang-undang itu. Di wilayah kita ada Akta 505, Akta Pentadbiran Undang Islam 1993. Di setiap negeri ada undang-undangnya. Di Selangor ada Enakmen Pentadbiran Islam Selangor 2003. Dan di dalam undang-undang itu disebut bahawa majlis ini dia ada tanggungjawab dia. Majlis tu saya nak share bahawa kalau dalam tafsiran undang-undang, majlis itu adalah ahli majlis, policy maker, pembuat dasar itu. Apa tanggungjawab yang pertama? Menasihati tuanku sultan dalam perkara haluan Islam. Selain daripada buat fatwa buat mufti dan pentadbiran keadilan Islam, mahkamah. Selainnya majlis bertanggungjawab menasihati sultan. Kemudian yang kedua, ini yang saya rasa tak ramai rakan-rakan kita pendengar yang menekuni bahawa majlis bertanggungjawab khusus untuk memajukan ekonomi umat Islam di negeri, di wilayah pentadbiran masing-masing dan mengusahakan kesejahteraan umat Islam. Dia bermula dengan perkataan ekonomi. Kenapa ekonomi? Kita dah sebut tadi. Sebab tanpa ekonomi, pentadbiran tak boleh jalan. Tanpa ekonomi, kita tak dapat bangunkan masjid. Dan jadi kuasa itu telah diperuntukkan dengan sangat cantik. Dan dalam menggerakkan ekonomi, Majlis Agama Islam dibenarkan menubuhkan syarikat. Yes. Dan yang keduanya, Majlis Agama Islam dibenarkan untuk menubuhkan perbadanan dalam menggerakkan ekonomi. Kerana perbadanan itu tidak diikat oleh Akta Perbadanan. Mana kita buat secara khusus, boleh secara khusus. Okey, itu di segi kerangka tanggungjawab. Pada pengubah undang-undang pentadbiran Islam wilayah dan negeri, dia telah letakkan satu bahagian khusus apabila menyebut tentang wakaf, zakat dan khairat. Dia tidak dia letak di bahagian yang khusus. Bahagian ialah bahagian kewangan. Apa maknanya? Mereka telah meletakkan 3 segmen itu, 3 perkara tersebut di sudut ekonomi, di sudut ekonomi, di sudut kewangan.
Maknanya 3 wakaf, zakat dan khairat berlipat. Dia ada yang duduk di bawah segmen ekonomi. Cantik sudah. Cuma yalah dalam perjalanan ni kadang-kadang kita overlook dan sebagainya. Apa ni? Apa saya cakap? Maknanya saya nak mengingatkan apa yang ada yang mungkin tak disedari, itu maksudnya kan. Maksudnya bahawa sebenarnya untuk bangun ekonomi itu dah termaktub, dan dia yang termaktub, dan bahkan dalam termaktub tu yang saya sepakat Salim dah sebut ini, bahkan ditulis pemain-pemain ekonominya di dalam majlis itu sendiri, dan ada padangnya yang lebih sehingga disebutkan segala macam. Baik, rakan Islam yang kita pendapat kita ambil dulu sebab tadi Ustaz Zakaria menyebutkan tentang kaitannya dengan undang-undang yang dah ada dan cuma tak ditafsir dengan begitu baik, apatah lagi kemudian tak ditafsir dengan baik, maksudnya oleh masyarakat. Maknanya tak disambut oleh masyarakat, sehingga akhirnya wakaf ini kelihatannya orang kata di dalam bab rubuk ibadat, kita kata kan. Dia bukan satu rubuk yang diletak untuk letak dalam rubuk pembangunan ekonomi itu sendiri. Ya. Baik, Alhamdulillah nanti kami nak dengar lagi apa yang Ustaz boleh terfikir dalam konteks tadi. Sangat menarik sebab Ustaz dah letakkan. Rupanya patutnya telah disedari, patutnya telah diambil, sebab bukanlah satu benda yang baru kita nak fikir petang ini, tetapi sebelum merdeka lagi, bersama dengan orang kata produktifnya agama Islam itu, dia dah susun dah. Cuma kita takut dengan sibuknya kita hilang fokus kat sana, hilang fokus kat sini. TikTok sekarang petah lagi, ya. Habis masa kita dengan begitu saja. Baik, kita ada masa sikit lagi, 3 minit lagi doktor. Sebelum tu kami nak dengar juga daripada doktor bagaimana kita nak pengalaman yang begitu menarik, mengagumkan tadi dapat kita laksanakan mungkin di Malaysia kita ni. Okey, insyaAllah. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebut tadi. Ustaz sebut bahawa orang melihat wakaf ini seolah-olah seperti ibadat saja, ibadat khusus kan. Dan ini menyebabkan wakaf tak berkembang seperti sepatutnya lah. Dan saya nak buat satu contoh lagi lah sebelum saya jawab soalan Ustaz tadi. Contoh supaya masyarakat luar nampak realiti wakaf itu. Contohnya kalau kita lihat di highway kita banyak tempat-tempat dipanggil kawasan rehat dan rawat. Sebelum saya mempelajari wakaf tu, saya melihat di Malaysia ni kita meminjam konsep daripada barat. Di Amerika, di UK, di Eropah kan. Tetapi rupa-rupanya konsep rehat dan rawat ini adalah wakaf. Asal dia panggil caravanserai. Setiap 10 km di tanah Arab itu akan dibangunkan sebuah tempat atau sebuah bangunan namanya caravanserai untuk para pedagang berhenti berehat. Inilah yang diambil oleh barat, dibawa ke negara mereka dan mereka guna. Dan kita tak nampak pun, kan? Caravanserai. Oxford University meminjam daripada wakaf. Cambridge University, Al-Azhar University dah lebih 1000 tahun masih lagi bertahan sampai hari ini. Hebat. Jadi sebab itu untuk menjawab soalan tadi, kita harus melihat dalam konteks yang lebih bersifat kontemporari. Maknanya wakaf ini kita harus keluarkan daripada kepompong-kepompong yang bersifat jumud tadi. Jangan lagi melihat wakaf seolah-olah wakaf itu kubur. Wakaf itu sekolah agama. Wakaf itu wakaf CY, tempat berehat. Semata-mata. Kita kena keluar daripada kepompong tadi, melihat wakaf konteks. Misalnya di Turki 3/4 pendapatan kerajaan Osmaniyah datang daripada wakaf. 3/4. 3/4 Dia 3/4 Dan hari ini di Malaysia potensi wakaf kita berjumlah 1.5 trilion, hampir 1.5 trilion. Dan yang baru digarap, yang baru diambil tak sampai 1 bilion pun. Kita ada 1.49 bilion lagi yang boleh kita manfaatkan. So banyak perkara yang kita kena tengok lah. Baik, Saya macam banyak benda yang di luar apa yang saya fikir lah. Bagaimana sebuah negara bajet atau sumbernya 3/4 daripada sumber wakaf. Itu luas, maknanya satu benda yang memang benar berlaku dalam sejarah. Maknanya kenapa pengalaman menarik sebegini tak boleh kita translate. Tadi Al-Fadhil Ustaz Zakaria kata dah ada dalam kita punya peruntukan. Jadi inilah yang mungkin kita nak sedarkan paling
tidak pada petang ini, rakan-rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kerana kita tahu bahawa Islam itu sangat tinggi, Islam itu sangat indah, Islam itu sangat syumul, maka bagaimana kita melihat kesyumulan tersebut, dan yang penting kemudiannya adalah bagaimana kita bertindak untuk membuktikan kesyumulan tersebut. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada ahli usrah di Konti IKIM pada petang ini. Dan untuk waktu ini, insyaAllah kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita sambung bercara tentang fastabiqul khairat. Jangan putus selawat, khususnya untuk hari Jumaat pada petang ini. Jom sama-sama kita berselawat, dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini. So, setia bersama kami hanya di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Temui Little Genius Preschool Program. Di sini kami membentuk generasi cemerlang dengan Islamic, English dan Montessori. Little Genius Preschool, pusat prasekolah yang menjamin anak-anak boleh solat, membaca dan menulis dengan mahir. Layari littlegenius.com.my untuk maklumat program dan cawangan seluruh negara. Daftar sekarang untuk dapatkan diskaun pendaftaran awal dan saksikan perkembangan anak anda dengan penuh keyakinan. Little Genius Preschool, fun learning begins here. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai pegawai penyelidik grade DQ41 di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat permohonan adalah memenuhi syarat kelayakan umur yang ditetapkan dan memiliki ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dalam bidang akidah dan perbandingan agama yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau swasta atau kelayakan setaraf dengannya. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman 2 tahun dalam bidang-bidang akidah dan perbandingan agama. Antara bidang tugas, menjadi pegawai pengantara dan menyelaras perhubungan dengan pemimpin-pemimpin pelbagai agama, non-Muslim community leaders. Mencadang dan melaksana projek penyelidikan yang berkaitan bidang penghususan dan menyelaras program, membuat kerja penyuntingan, pembentangan kertas kerja dan artikel akhbar. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke Unit Modal Insan IKIM sebelum atau pada 16 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Cahaya bagai permata bersinar Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Kembali Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda masih lagi bersama untuk rancangan Usrah Nurani. Dan bersama rancangan Usrah Nurani untuk bersama ahli usrah besar di luar sana. Anda masih lagi bersamaan kita bersama anda di FB dan YouTube Kim FM. Dan untuk perkongsian anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti dan juga di FB dan YouTube. Kita akan boleh tinggalkan di situ. Alhamdulillah masih lagi bersama kalau besar Jaga Muhammad Razani sebagai nakib kita bersama Ustaz Saraya Seniman Semila Pengerusi Dewan Ekonomi Majlis Dawah Negara dan juga khairat. Semoga jangan lepaskan dan juga selawat atas Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini pasal kita silakan. Baik, terima kasih. Dan akan setelahnya kita tentu tak sabar selama yang kedua ini kita tak hanya mana. Namun ya Allah yang berikan kami ruang dan peluang yang baik untuk memahami juzuk daripada al-khairat yang bersifat luas tersebut. Dan menarik kedua-dua rakan Islam Habib Sakaria Doktor telah membawa kepada kita tentang bagaimana kekuatan ekonomi yang kelihatannya dilepaskan oleh Islam, sedangkan Allah memerintahkan kepada kita memakmurkan bumi. Dan sebelum saya serahkan pada Ustaz Sakaria, bagaimana kita selalu memakmurkan bumi supaya nanti kita akan duduk di dalam bumi dalam keadaan penuh kemakmuran, insyaAllah. Kalau kita rasakan bumi ketika kita hidup, kita di bawah bumi nanti, insyaAllah, alangkah terik sakitnya. Ya, mudah-mudahan kita boleh melakukan perbaikan untuk zaman kita. Di awal tadi, Mona sebut pasal di Perak itu memang perbincangan kita tentang tema itu. Betapa bijak dan pandang kehadapannya para penggugat undang-undang. Di dalam undang-undang keadaan Islam di negara kita, setiap negeri dan negara kesatuan, dia tak sebut infak, tak sebut sedekah, dia sebut khairat. Pungutan khairat itu ada satu section khusus dalam setiap undang-undang, setiap negeri dan negara kesatuan, dia sebut khairat, pungutan khairat. Apa maknanya pungutan khairat ini? Apa saja yang boleh dibuat mereka. Kalau kita kata zakat, zakat ini khusus. Ada tahunnya, ada nisabnya, wakaf ni, wakaf ni pula, penerimaan dia zakat tu ada senang contohnya. Wakaf ni pula dia mesti bersifat kekal. Kekal. Umpamanya macam dia kahwin, mesti al-azhar atau apa lagi. Benda tu kekal. Selagi tak ada gempa bumi, selagi tak apa, dia kekal. Tetapi yang khairat ni, semua selain daripada dua itu, dia disebut khairat. Okey, kita buat pungutan untuk buat pergi. Khairat. Yang banyak pergi ke luar negara. Pungutan untuk bagi orang besar, bagi orang makan, bagi scholarship dan sebagainya. Itu dimasuk dalam kategori khairat. Kalau kita boleh buat kajian, orang Malaysia ni dia sangat pemurah. Seluruh dunia mengenali Malaysia ini dalam pemurah. Setakat ini kita tak ada data yang dekat, tetapi setahun, 2 tahun yang lalu ada kawan-kawan beritahu koleksi kita untuk disumbangkan
sasarkan kepada pemain-pemain yang patut ada dalam negara kita. Doktor sendiri melihat bagaimana wakaf tu sampai jadi sepatutnya begitu grand. Saya rasa cemburu ya. Ada sebuah negara yang kita 3/4 sumber daripada wakaf. Alangkah ringannya beban masyarakat sebenarnya. Terima kasih. Memanglah kalau kita lihat wakaf itu memang hebatlah. Memang diakui baik orang Islam maupun orang bukan Islam lah. Tapi saya nak sharekan pengalaman daripada apa yang saya belajar, apa yang saya baca daripada sebuah jurnal yang ditulis oleh Profesor D.S. Powell, yang mengatakan bagaimana wakaf ini, kehebatan wakaf ini menjadi sebab orang-orang Barat iri hati. Iri hati, dengki dan sebagainya, sehingga mereka menjadikan satu agenda untuk membunuh wakaf dengan nama Mortmain. M-O-R-T-M-A-N, Mortmain. Dan kata D.S. Powell lagi dalam jurnal, sebuah sekolah yang terhebat di Morocco yang diberikan dalam tahun 1400-an itu, di tanah wakaf, dengan menggunakan tanah wakaf, telah ditukar menjadi kandang-kandang binatang. Kenapa? Nak menunjukkan kepada masyarakat dunia, masyarakat Islam, betapa jijiknya wakaf, betapa hinanya wakaf, dan sekali langsung nak membunuh imuniti wakaf. Dan rancangan ini berjaya. Dan hari ini kita umat Islam, bila ramai yang datang pergi belajar ke luar negara, mendapat doktrin dari Barat, balik bawa konsep Barat, ini yang kita bawa. Kita bawa. Sehingga kita mengatakan wakaf ini perkara yang sangat jijik, yang telah ketinggalan zaman, yang dah lapuk, yang tak boleh digunakan pada hari ini lagi. Tetapi dari segi practicality-nya, di negara Barat mereka menggunakan wakaf atas nama endowment. Endowment itu diambil daripada Barat, pada Jerusalem tahun 1962. Bila D. Merton datang ke Jerusalem, dilihat ada wakaf telah berkembang subur, dibawa ke Britain, ditubuhkan Oxford University. Itulah wakaf. In fact, kata Monica Godensky, penulis jurnal ni, masih ada kataan basmalah lagi dalam agreement asal itu. Ya, hebat hebat wakaf. Sebab itu kita kena melihat semula. Banyak yang kita kena tengok. Baik, mungkin menjawab beberapa tanda tanya rakan Nusrah lah. Dan saya juga sebenarnya, kenapa, macam sekali lagi, kenapa wakaf yang begitu hebat pembangunannya, ia akan memberi kemakmuran kepada ummah, kepada rakyat sebuah negara. Tetapi mungkin kerana pesaingnya adalah kapitalis, ia akan menyebabkan bahawa sebab kapitalis tulen ini tak ada lain melainkan memonopoli seluruh kekayaan. Dan mungkin mereka melihat bahawa sistem wakaf itu telah menutup sistem monopoli yang mereka lakukan, sehingga saya dengar sebentar tadi bahawa doktor katakan bahawa sebenarnya ada gerakan-gerakan yang terancang dibuat, sehingga Masya Allah membuat satu perancangan yang teliti, satu tempat wakaf ditukar kepada satu benda yang hina, sehingga sehingga akhirnya orang kata wakaf hina. Paling tidak sampai pada umat Islam, wakaf tanah kubur. Itu maknanya mesej tersebut telah berjaya sebenarnya, ya. Baik, Alhamdulillah kami nak dengar lagi. Mungkin doktor akan nampakkan beberapa lagi sudut pandang doktor, sebab doktor hari-hari main dengan wakaf. Yang menariknya sebab daripada benci wakaf kepada melihat betapa tak progresifnya wakaf, kepada melihat betapa hebatnya wakaf. Ini yang kami nak dengar sebenarnya. Kami biasa dengar orang daripada berhijrah daripada tak solat kepada solat tahajud, tapi hari ini daripada orang tak suka wakaf kepada pejuang wakaf. Ini satu hijrah yang pada saya sangat menarik untuk dikongsikan. Okey, Ustaz sendiri mungkin tambah apa yang Ustaz nak sebutkan tadi. Ya, pada saya segala-galanya telah ada di kerangkanya. Contohnya, ini sedih ni. Dah ada. Contoh katalah Universiti Qarawiyyin, universiti ada. Contoh dah ada di depan mata. Contoh kejayaan. Macam Pasaraya di Turki. Cuma hari ini bagaimana kita nak ambil contoh itu, nak menterjemahkan dia ke dalam realiti kita, kehidupan Malaysia, kita di Malaysia khususnya. Undang-undang dah ada, klausulnya ada, macam-macam ada, kawalannya dah cantik. Saya lihat kesedaran. Kita perlu bangkitkan, sedarkan masyarakat. Of course lah, macam undang-undang tadi, tak semua orang menekuninya. Okey, kita akan dedahkan, kita perlu dedahkan. Kemudian yang kedua, apabila kita kesedaran ada, kita mesti timbul keinsafan bahawa kita tidak boleh lagi terus kekal
tidak mengendahkan apa yang Islam dah bagi. Dan kita tidak perlu ternoda dengan pendekatan kapitalis. Dan kerana kita telah ada model dan contohnya. Kemudian satu lagi, kita mesti bersedia membelah tradisi. Bersediakah kita untuk membelah tradisi? Itu tanda kejayaan. Kalau kita tak bersedia membelah tradisi, tradisi kita khairat pinggang mangkuk, khairat apa lagi? Khairat kematian, wakaf tanah kubur. Kalau kita tak bersedia membelah, merentas pemahaman tradisi, kita tak akan boleh pergi ke mana. Bagi saya, apabila kita berada di bidang ini, mana kita, sebab itulah kita dengan Dr. Razali dan dengan rakan-rakan lain, kita jemput untuk bersama-sama, mari kita bangun memberitahu apa yang kita tahu kepada masyarakat. Kita ajak sama-sama. Biasanya platform mana tu, Ustaz? Kalau macam kita sudah ada satu platform yang kita buat, kita namakan dia International Islamic Wealth Academy. IIWA. Kita dah tubuh ini, kita nak ajak rakan-rakan ni ada kebakaran, mari bersama kita. Ustaz, seru sikit Ustaz pada usahawan-usahawan ni. Ya. Kita telah ada grup usahawan sebenarnya melalui MDN dan melalui beberapa channel lain. Kita dah ajak mereka datang bersama. Dan di segi nak bisnes pun kita kata, kalau kita ada dalam pelbagai bidang, jadi kenapa kita tak boleh exchange sesama kita? Ustaz Zul buat motivasi. Ustaz Zul perlukan alat IT dan sebagainya. Kita ada company rakan kita yang supplier kepada IT. Dan begitu juga Ustaz Zul perlu makan. Kita ada F&B, rakan-rakan yang nak food ready to eat pun ada. Mana kita cuba membentuk rangkaian kerjasama. Melalui mereka ini, kita kata, okey, kalau bisnes bagus, why not? You infak, you bagi khairat. Kalau kamu dah ada bangunan berjuta-juta, bertingkat-tingkat, berpuluh, kenapa tidak boleh wakafkan satu? Kan? Takkan kita nak kata, okey, di hujung tahun kita ada untung 1 bilion. Saya nak di hujung saya nak share satu. 2 hari lepas Yakpim buat forum serantau Yapim FSY 2024 yang Radio Hakim juga salah satu penyiar rasminya. Dia bawa seorang jutawan, billionaire, orang kaya nombor 6 di Indonesia, Pak Khairul Tanjung. Dia tunjukkan kepada Cityway. Cityway itu Khairul Tanjung, dia punya company ni City Corp kan, City Corp Indonesia. Dia letak yang ke-10 tu apa, Dr. Zali? Mencari keberkatan. Bagaimana dia membina konglomerat empire dia, konglomerat tu, dan di hujungnya mencari keberkatan. Untuk apa? Maknanya inilah yang kita kata, kita nak orang kita bangun. Maknanya kalau dia sudah menjadi orang ke-6 terkaya, akan ada aset-aset dia nanti dia wakafkan. Akan ada khairat yang ditumbangkan kepada umat Islam. Baik. Katalah kita boleh bangunkan di Malaysia ni ada 10 orang bilioner. Kerajaan tak apa letih. Macam sekarang. Umat akan dapat. Umat akan manfaat. Masya-Allah. Ya. Banyak yang dilontarkan tadi adalah merupakan orang kata call to action CTA yang dia perlu diambil perhatian lah mungkin oleh setiap daripada kita ya, yang mempunyai sifat akhirnya fastabiqul khairat. Kalau sekadar nak buat baik saja, mungkin dia tak berlumba-lumba, dia akan jadi orang yang kata luksi-luksi, tengok dulu apa kata wait and see, ya, itu jelas mentaliti yang sangat merugikan kita semua sekali ya. Doktor, mungkin kita pun dah sampai pelan-pelan kat ujung ni. Mungkin doktor nak memerah supaya terbit yang tulen kesedaran kepada kita semualah ya, terhadap melihat satu perkara yang patut menjadi kekuatan, tetapi saya kata dah ada dah semua, tetapi tetap tak digunakan lagi, kesedaran tak bangun lagi, keinsafan jauh panggang daripada api. Sila. Okey, sebelum tu saya nak jelaskan balik tentang wakaf tadi. Dalam Islam ni ada 2 jenis wakaf Satu wakaf khairi dan satu lagi wakaf zuhri. Wakaf zuhri ni wakaf keluarga, wakaf khairi ni wakaf kebajikan. Dan saya dah sebutkan tadi, barat
berjaya membunuh saya total wakaf Zuri. Saya total wakaf yang kita beri untuk keluarga ni. Saya total telah dibunuh lah. Tinggal yang ada di muka bumi ini wakaf khairi. Ini yang sedang kita perjuangkan lah. Itu satu. Keduanya, saya nak menarik juga apa yang Ustaz Zikri sebut tadi sebagai contoh, Ustaz. Di Felda ni kita telah mulakan. Saya ahli lembaga wakaf Felda kan. Dulu masyarakat Felda dianggap masyarakat yang menerima. Yang menerima. Kan menerima banyaklah bantuan kerajaan dan sebagainya. Hari ini kita buat konsep wakaf. Dalam tempoh 3 tahun saja di Felda telah lebih 40 juta ringgit kita kutip dalam bentuk wakaf. 40 juta 3 tahun. Dan menariknya, masyarakat Felda yang dulunya menerima sekarang jadi masyarakat yang memberi. Tangan di atas lebih baik tangan yang di bawah. Sebab itulah saya nak sebut juga yang akhir ini, 2 perkara kita kena tengok untuk nak bangunkan wakaf, zakat dan khairat ini. Pertama, instrumennya. Ramai kata dia faham wakaf, ramai kata dia faham zakat, ramai kata dia faham khairat, tetapi realitinya dia tak faham. Percayalah. Percayalah. Bila saya sebut tentang wakaf di India yang hebat pun ramai yang tak tahu. Al-Azhar University banyak yang kita tak tahu. Orang nak pegang contoh. Kemudian itu instrumen kita kena faham. Yang kedua, dari segi model. Hari ini kita bercakap tentang hebat, tapi apa modelnya? Modelnya mesti model. Sebab itu saya alhamdulillah telah bangunkan satu model yang kita panggil spiritual divine fundraising. Kita nak bangunkan produk Islam menggunakan kacamata baik, itu kita gagal. Sebab itu dalam konsep ini kita menggunakan kacamata Islam. Dan yang ketiga yang kita harus ingat, Ustaz, saya nak ingatkan diri saya sendirilah. Bila kita hidupkan wakaf, kita hidupkan sunnah yang hilang. Allahu Akbar, Ustaz. Sunnah yang Nabi bawa dibunuh oleh Barat, kita bangunkan balik. Kan? Bayangkan pahalanya pasti berganda-ganda. Kan? Itulah. Baik, masya-Allah kita biasa mendengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahya sunnati 'inda fasadi ummati. Nabi sebutkan tentang ajar mi'atu syahidin, pahala seperti 100 syahid. Bahkan dalam Imam Suyuti menyatakan hadha hadis la ba'sa fi, menyatakan bahawa memang ada cacat yang disandarkan ianya. Baik, rakan usrah yang dikasihi sekalian, masya-Allah, macam tak cukup masa kita pastinya sebab macam besar sangat tajuk ini di dalam ruang usrah nurani yang sempit ni. Namun rakan usrah pasti bersetuju dengan saya bahawa apa yang kita bincangkan tadi, kita harap macam Al-Fadhil Ustaz Zakaria kata, yang penting kesedaran, kemudian keinsafan. Dan kita ada beberapa platform-platform yang disebutkan tadi. Di samping masya-Allah saya yakin majlis yang disebutkan tadi melihat ini secara proaktif untuk terus gerakkan, sedarkan masyarakat supaya apa yang doktor sebutkan di hujung tadi, permata yang telah dihilangkan, dibenam tetapi sesuatu benda yang baik itu takkan mati dan dia akan tumbuh pada bila-bila masa. Sebab itulah kalau kita tengok orang barat sendiri, bila mereka berusaha untuk menjatuhkan George Cousin, disebutkan George Cousin, apabila Uthmaniyah itu telah ditumbang jatuhkan, diranap musnahkan, maka yang kedua mereka pastikan bahawa tidak akan tunas baru itu tumbuh maka sebab itu dirosakkan kita semua, sama dalam ekonomi, dirosakkan dalam budaya, dirosakkan paling bahaya dalam ilmu akhirnya kita berbincang tentang ilmu tetapi berbalah tak ada keuntungan pun dan akhirnya kita berbalah-balah lah hingga lupa pada fokus-fokus penting ini. Jadi mereka melihat kita makin berbalah, maknanya permata yang hilang tu terus hanyut, dan kemudian kita tak tahu pula anak cucu kita sempat tak faham baru benda yang kita baru nak faham sekarang. Baik, Ustaz, kita dah memang sampai ke penghujung dan kita berhenti di sini rakan usrah yang dikasihi sekalian. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Harapnya di masa akan datang kita akan berbincang lagi. Tugas memecahkan royong bukanlah mudah. Dia perlukan keberanian, keluasan ilmu dan kesungguhan. Masya-Allah. Itu kata-kata yang saya sampaikanlah kepada kita Doktor juga begitu pastinya tadi. Doktor menyebutkan tentang bangkitkan sunnah yang telah dihilang bunuh.
dimusnahkan oleh orang barat, dan insya-Allah kita harap petang ini kita dapat melihat sesuatu. Rakan usrah yang dikasih sekalian, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih Doktor ya. Insya-Allah nanti kita akan bincang lagi ya dalam usrah Nurani yang akan datang. Kita tengok bagaimana tajuk ini dapat dilihat daripada angle yang kita boleh sedarkan kepada saya terutamanya dan kepada semua rakan-rakan usrah yang bersama dalam pertemuan kita pada kali ini. Rakan usrah yang dikasih sekalian ya, pepatah Arab kata kullu saqit laqit. Masalahnya adalah setiap yang kita cicirkan maka akan ada orang mengutipnya. Kita telah mencicirkan kekuatan ekonomi, maka ada yang mengutip. Kapitalis mengutip kekuatan ekonomi, tetapi ketika ekonomi Islam yang memberi manfaat dan khidmat kebajikan kepada masyarakat dikutip oleh orang-orang para kapitalis, maka mereka tidak mengambil ruh yang sama, kekayaan yang sama, tetapi ruh yang sama itu tidak berlaku lagi. Dan sebenarnya kita berbincang pada petang ini tentang kemakmuran. Istamarakum, Allah kata kamu bagaimana mereka itu memakmurkan bumi ini. Tadi saya sebutkan akan usrah bahawa sebab kita haraplah dalam usia yang Allah pinjamkan kepada kita ni, kita buat sesuatu insya-Allah untuk memakmurkan buminya, sebab akhirnya kita akan berada nun di bawah bumi ini. Semoga insya-Allah apa yang kita bincang membawa kebaikan. Saya ingat satu masa saya bila sebut tentang fastabiqul khairat, Ustaz Zakaria sebutkan tentang banyak ruang-ruang dengan contoh-contoh simpel yang kita boleh laksana, seolah-olah tak ada alasan kalau kita nak menolak untuk memecahkan ruyung tersebut. Dan doktor sebutkan tadi di hujung tentang bagaimana pengalaman hidupnya sendiri melalui daripada satu fasa kepada satu kesedaran yang mengkagumkan tentang zakat. Dan inilah kebaikan al-khairat yang kita semua nak lakukan, kerana akhir sekali semua yang dikasih sekalian, kita semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak tinggalkan sesuatu legasi yang terbaik untuk diteruskan al-khairat ini kepada mereka kemudiannya. Saya teringat satu je Ustaz, ketika saya mencari-cari siapa yang nak buat kursus jenazah aja, sebab satu korporat minta saya uruskan, tapi saya bukan mahir dalam bidang itu. Saya terpaksa mencari siapa yang pandai menguruskan jenazah ya. Saya nak ringkaskan saja, saya dapat bertemu dengan seorang dan saya dapat maklumat datuk dia urus jenazah, ayah dia urus jenazah, dan dia telah uruskan, kalau ikut kiraan dia 1000 jenazah dia dah uruskan. Semua lesen, semua apa tu yang patut hospital bagi, dia semua ada semua perkara tersebut. Dan saya mengambil ruang untuk berjumpa dengan dia, dan saya berjumpa dengan dia, saya masih ingat lebih kurang pukul 1 pagi di sebuah bilik jenazah. Dan pada ketika itu saya tanya dia soalan simpel je ya. Saya tanya, Ustaz, semua orang akan mati, saya nak tahu satu benda je, apabila seorang dipanggil nyawanya, disentap nyawanya, berlaku nazak pada dirinya, dia akan meninggalkan bumi ini. Dan manusia, saya dan tuan-tuan, di hadapan kita hanya tinggal 2 saja pilihan, husnul khatimah, su'ul khatimah. Dan kita tak tahu kita bercakap pada hari ini, tetapi adakah nanti husnul khatimah itu kita dapat atau su'ul khatimah? Maka saya bertanya kepada dia, dan saya sebut ini bukan dalil, tetapi hanya bertanya sebagai seorang nak tahu, kepada seorang yang berpengalaman menguruskan ribuan jenazah. Soalan saya pada dia adalah, Ustaz, ketika Ustaz menguruskan, ada tak tanda orang itu bila matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ada tanda tak? Saya masih ingat dia memandang kepada peti mayat yang ada banyak tertutup. Dia kata apa dia? Dia kata, Ustaz, Ana ni dia kata bila uruskan jenazah, janji Ana adalah tidak akan buka keaiban jenazah macam mana pun sekalipun. Itu amanah Ana. Kemudian dia memelahankan suara. Maksudnya dia tak akan cerita seorang-seorang. Kemudian dia perlahankan suaranya, dibisik kat telinga, tapi Ustaz, wallahi, orang mati akan ada bekas tanda andai dia mati husnul khatimah atau dia mati dalam su'ul khatimah. Saya tersentak rakan usrah. Kalau mata kasar boleh melihat tanda pada orang yang biasa, bagaimana saat kita mula lolos masuk ke alam barzakh? Bagaimana nanti keadaan di sana menunggu kita? Adakah pada saat tersebut baru kita nak menjerit, saya ada harta tapi saya tak wakafkan, saya ada harta tapi saya tak pernah infakkan, banyak khairat yang Allah kata tetapi saya tak pernah terlibat sama? Jeritan waktu itu langsung tidak ada maknanya, kerana harta kita sedang digunakan oleh orang-orang waris-waris kita. Adakah mereka menggunakan dengan jalan yang paling baik atau cara terbaik? Fastabiqul khairat. Dengan perbincangan Al-Fadhil Ustaz Zakaria dan doktor sebentar tadi, Dr. Razali, adalah satu benda yang kita pegang erat. Kita transformkan dia kepada tindakan agar kita semua mendapat kebaikan. Bukan sekadar diri,
keluarga, bahkan negara yang kita cintai ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan terima kasih kepada ahli usrah di Konti. Terima kasih kepada ahli usrah di luar sana, dan untuk waktu ini kita ke penghujung untuk rancangan Usrah Nurani. Mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Insya-Allah ala saat ijabah. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا وقبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل يا الله jam'ana hadha jam'an marhumah. Jadikanlah usrah kami petang ini ya Allah, usrah yang benar-benar Engkau beri rahmat ya Allah. Berilah kami ilmu yang